Hai, Assalamualaikum. Bersama saya, Teacher Rin. Kali ini kita akan belajar Matematik Tingkatan 3, Bab 7, Pelan dan Donggakan. 7.1, Unjuran ortogon dan standard pembelajarannya adalah 7.1.1, Melukis unjuran ortogon. Baik anak-anak pelajar sekalian, di tingkatan 2 kita sudah belajar tentang bentuk 3 dimensi. Di sini cikgu tunjuk 3 bentuk 3D yang telah kamu belajar, iaitu silinder, kon dan sfera. Cikgu harap kamu masih ingat apakah itu permukaan melengkung dan apakah permukaan rata. Dan di sini kita dapat lihat untuk silinder, permukaan melengkungnya ada 1 dan permukaan rata ada 2. Maafkan cikgu. Okey, maksudnya di bawah dan di atas kan. Jadi yang keduanya adalah kon. Kon ada 1 permukaan melengkung dan 1 permukaan rata di bawah. Manakala untuk sfera hanya ada 1 permukaan melengkung. Okey, apa kegunaan permukaan-permukaan ini untuk kamu ingat semula? Ini kerana untuk tingkatan 3, kita akan belajar lebih lanjut berkenaan bentuk permukaan ini sama ada ia adalah melengkung atau rata dan apa kaitannya dengan unjuran ortogon yang kita akan belajar sekarang. Jom kita tengok. Ini menunjukkan satu prisma. Ya, dalam prisma ini terdapat beberapa permukaan dan kita dapat lihat di sini PQRS adalah permukaan rata, manakala PSTU juga merupakan permukaan rata. Permukaan melengkung dalam gambar raja ini adalah QRTU. Di sini, berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini adalah kita hendak mengetahui bahawa satu terma baru yang perlu kamu gunakan adalah satah. Satah ialah permukaan rata bagi sesuatu objek. Okey, satah terbahagi kepada 3 jenis. Okey, yang pertama adalah satah mencancang. Di sini kamu dapat lihat dalam soalan, apakah satah mencancang? Satah mencancang itu adalah satah yang menegak. Okey, di sini dalam gambar raja ini, satah mencancang adalah A, B, F dan C, D, E. Okey, manakala satah mengufuk atau melintang, kita dapat lihat di sini dalam gambar rajah yang diberikan, satah melintang atau mengufuknya adalah A, B, C, D. Satu lagi satah yang perlu kamu tahu adalah satah condong. Satah condong tidak mencancang atau mengufuk. Agak condong sedikit berbanding 2 satah yang lain. Jadi di sini satah condongnya adalah BCEF dan ADEF. Tolong ingat, satah adalah permukaan rata. Okey, jika kamu dapati ada permukaan melengkung, itu tidak dipanggil sebagai satah. Baik. Hari ini kita akan tambah lagi satu terma baru iaitu norma kepada satah. Apa itu norma kepada satah? Norma kepada satah adalah garis lurus yang berserenjang atau bersudut tegak dengan sebarang garis pada satah itu. Jom kita lihat satu contoh norma kepada satah bagi satu satah yang ada dalam gambar raja ini. Sebagai contoh, saya pilih satah A, B, C, D. Jadi, garis yang berwarna oranye ini iaitu FM dan EN adalah norma kepada satah A, B, C, D. Kenapa? Kerana ia menghasilkan 90 darjah daripada satah berkenaan. Okey. Sekarang cikgu akan tunjuk kepada kamu contoh-contoh bagaimana kita kenal pasti normal kepada satah. Okay. Sebagai contoh yang pertama, jika soalan meminta kita menyatakan normal kepada satah PQRS. Di manakah satah PQRS? Ya, di sini. PQRS.
Jadi, kita perlu mencari garis-garis yang menghasilkan 90 darjah daripada satah yang disoal tadi. Jadi, di sini garis-garis merah ini adalah normal kepada satah. Jadi, kita boleh membaca normal kepada satah berdasarkan diagram ini, berdasarkan rajah ini adalah, jawapannya adalah UP, TS, WR dan VQ. Okey, cuba kamu lihat. Cara menulis normal kepada satah mestilah betul. Di sini kamu dapat lihat VQ bermaksud Q itu berada pada satah. Dan begitu jugalah jika cikgu lihat normal-normal lain iaitu WR, TS dan UP. Semuanya menunjukkan bahawa P, S, R juga berada pada satah PQRS. Kamu tidak boleh tulisnya sebagai PU. Okey, jika kamu tulis sebagai PU, itu menunjukkan bahawa U yang berada pada satah yang berkenaan. Cikgu harap kamu dapat faham itu cara menulis normal kepada satah. Okey, jom kita tengok contoh yang kedua bagi gambar rajah yang sama. Jika soalannya meminta kita menyatakan normal kepada satah PSTU. Yang manakah normal kepada satah PSTU? Okay, kita cari dulu satah PSTU. Okay, bila ada satu satah yang menegak begini, jadi ada beberapa garis dalam gambar rajah ini menghasilkan 90 darjah kepada satah tersebut. Jadi, apa yang cikgu highlightkan atau cikgu letakkan warna merah tadi, itulah adalah normal kepada satah yang diberikan. Jadi jawapannya adalah QP, okay, RS, WT dan yang terakhir adalah VU. Okay, kamu boleh susun mana-mana dulu. Yang penting penulisannya mesti betul. VU dan bukan UV. Okey, maksudnya jika U yang mengena kepada satah, jadi kamu kena tulis V dahulu diikuti oleh U, iaitu VU. Okey, kita teruskan dengan satah yang ketiga di mana satah itu adalah satah yang berada di belakang. RSTU. Okey, bagi satah ini, garis-garis yang cikgu tandakan merah itu adalah memberikan nilai 90 darjah kepada satah RSTW. Jadi cikgu harap kamu dapat tentukan yang manakah normal kepada satah-satah berikut. Ya, jawapannya adalah QR, PS, UT dan VW. Okey, itu adalah normal kepada tiga satah yang telah kita berikan. Kali ini cikgu hendak membawa kamu ke pandangan tiga dimensi yang lebih mencabar di mana kita akan tengok pada satah yang berada di dalam bongkah ini, iaitu QRTU. Di sini memainkan peranan kepada kamu untuk pandai mengaplikasikan pandangan tiga dimensi kamu, memastikan kamu boleh jawab soalan seperti ini. Baik, cikgu akan tunjukkan kepada kamu dahulu. Okey, ini adalah jawapannya, iaitu SW, kerana SW menghasilkan 90 darjah kepada satah QRTU dan juga begitu juga satu lagi ialah PV. Cikgu pasti ada yang tidak memahami apa yang cuba cikgu sampaikan. Jadi cikgu sediakan satu gambaran secara tiga dimensi menunjukkan bagaimana kita memandang pandangan yang dimaksudkan itu. Okey, jom kita tengok. Berikut merupakan tiga dimensi bagi gambar rajah tadi dan cikgu akan gerakkan menunjukkan kita dapat lihat dari sisi ini adalah satah yang dimaksudkan sebentar tadi. Jadi di sini, mana garis yang menghasilkan 90 darjah adalah dari hujung ke hujung sini. Okey?
Cikgu harap kamu dapat faham lah. Alright. Di sini ke hujung sini. Jadi kita patah balik kepada soalan tadi. Okey. Maksud di sini dan dia punya jawapannya adalah itu. Okey, jadi P, V dan sebelah sana ialah SW. Okey. Jadi cikgu akan teruskan dengan unjuran ortogon. Apa itu unjuran ortogon? Unjuran ortogon ialah imej yang terbentuk pada satu satah apabila unjuran garis dari objek berserenjang dengan satah itu. Ini adalah satu garis PQ. Jadi, jika kita tengok unjuran garis dari objek yang berserenjang dengan satah ABCD, jadi ini adalah objek dan ini adalah satu unjuran garis yang menghasilkan normal kerana ia menghasilkan 90 darjah daripada satah berkenaan. Jadi, inilah yang kita panggil sebagai unjuran ortogon. Cikgu bayangkan di sini adalah seperti kamu meletakkan satu kayu seumpama PQ ini dan kamu letakkan satu lampu suluh di atas garis berkenaan. Jadi ia akan menghasilkan satu bayang yang bersudut tegak daripada garis berkenaan dengan syarat lampu suluh berkenaan mestilah tegak berada di atas kayu yang berkenaan. Jadi inilah kita punya unjuran ortogon iaitu PR. Okey. Jadi, sebagai contoh yang kedua, soalan yang sama cikgu cuba ubah PQ dinaikkan sedikit daripada satah, maka di sini ini adalah objeknya, maka di sini akan menghasilkan dua normal kerana ia ada dua garis yang berserenjang dengan satah. Jadi di manakah unjuran ortogon? Okey, unjuran ortogon adalah yang berwarna merah itu iaitu SR. Cikgu harap kamu dapat faham apakah itu unjuran ortogon. Ini adalah contoh yang kedua iaitu satu objek PQRS diletakkan secara menegak dan kita hendak mencari unjuran ortogon itu kepada satah yang dilukis yang menegak di belakang itu. Jadi kita perlu melukis normal bagi setiap bucu. Okey, dan kita sambungkan setiap sisi dan A, B, C, D itu adalah unjuran ortogon bagi PQRS. Jadi di sini normal kepada satah bagi jawapan ini adalah, okey, ingat normal kepada satah, cara menulisnya adalah huruf yang jauh daripada satah akan ke huruf yang berdekatan dengan satah. Okey, jadi jawapan di sini adalah PA, QB, RC dan SD. Itu adalah normal-normal kepada satah. Manakala unjuran ortogon pada satah ini adalah A, B, C, D. Okay, kita tengok pula contoh yang kedua jika satahnya berada di bawah. Okay, objeknya adalah E, F, G, H. Kita lukis normal kepada satah dan sambungkan. Jadi normal kepada satah bagi objek ini adalah ER, FS, GT dan HU. Manakala unjuran ortogon pada satah adalah RSTU. Apa kata jika kita letakkan satu objek 3D pada satah yang berkenaan? Di sini, normal kepada satah ini adalah PA, QB, RC dan SD. Manakala unjuran ortogon pada satah adalah A, B, C, D. Soalan berikutnya. Di sini normal kepada satah bagi objek ini adalah, kamu dapat lihat banyak normal kepada satah kerana kita dapati terdapat banyak bucu yang ada pada objek berkenaan iaitu AP, IU, LT,
FS, ER dan DQ. Okey. Dan unjuran ortogon pada satah bagi soalan ini adalah PQRSTU. Pastikan cara menulis adalah mengikut tertib pada gambar rajah. Okey. Sebelum cikgu akhiri video pada kali ini, jom kita lihat bagaimana kita tentukan bahawa lukisan yang terhasil pada satah itu adalah unjuran ortogon atau tidak. Sebagai contoh, yang pertama, ya, kerana normal kepada satah itu terhasil daripada objek 3D. Jadi 90 darjah, kan? Okey, begitu juga dengan nombor 2, betul. Kerana ia tegak dan 90 darjah daripada anak panah yang dilihat warna merah tu. Okey, bagaimana pula dengan nombor 3? Okey, nombor 3 bukan kerana ia tidak menghasilkan 90 darjah. Okey, kamu dapat lihat dia mengembang. Jadi tidak. Dia patutnya menghasilkan satu sudut serenjang atau menegak. Okey, nombor 4, ya. Nombor 5, bukan kerana ia agak mengecil di bawah. Dan yang terakhir, ya. Jadi, untuk video kali ini, cikgu berhenti setakat ini dahulu, memastikan kamu faham dahulu apakah itu unjuran ortogon. Jumpa lagi dalam video akan datang untuk kita melihat bagaimanakah cara melukis unjuran ortogon bagi satu objek. Sekian dulu daripada cikgu. Sehingga berjumpa lagi. Selamat belajar.